Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya, Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda sebuah makam bernisan Aceh jenis K yang dipercayai ada kaitan dengan istana sama ada kerabat atau pembesar yang terletak di Kampung Alai Segamat, Johor. Maklumat berkenaan makam ini diberikan oleh saudara Jamaluddin yang merupakan follower program Eksplorasi Misteri Mistik kepada saya supaya dapat kongsikan pengetahuan berkenaan makam tersebut kepada anda semua. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru yang akan datang dan share video ini di semua media sosial anda. Nama Zawiyah binti Bujang, berasal memang lagi alai. Masa-masa atuk mula-mula budak kecil-kecil lagi dulu, masuk mandi ada kolam dia dekat bawah. Panjang lebar macam gini ha. Bukan tempat dia mandi. Lepas tu ada kaca. Kaca-kaca pinggan dia pecah. Agaknya lah. Orang lain mana dia ada tak ada orang. Kaca. Itu aja atuk yang jumpa. Lepas tu kata belah bawah tu dulu marin boleh lalu bot. Jadi mungkin kata dia tu lari. Oh, lari. Lari. Dia lari dari mana? Lari kampung dia lah tu agaknya. Asal dia dari mana? Asal dia lagi dia tu Raden Galuh. Raden Galuh. Nak tahu nama sebenar dia tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Ada tu dekat makam tu ingat dia orang tanam nama pokok pasal. Oh. Pokok tu besar. Dah tu ada buah dia macam cepedak lah. Tu lah kalau masak gugur tu pergilah makan dekat bawah. Lelaki kata 3 beranak. Tapi yang ada tanda cuma satu tu je. Lepas tu ada batu. Dulu ada batu 2 kubur tu. 3 beranak tu bukan perempuan lah agaknya. Ada batu. Kemarin masa dulu tak boleh usik. Sekarang ni dah budak-budak ni dia bukan peduli. Jadi maksudnya
beranak tu semua ada kat situ lah. Itulah. Tapi makam tu memang dah naik je gitulah. Tapi kelilingnya semua bawah. Masa atuk ada sini. Itu baru timbun di sini tu. Nampak jalan. Aku tidak. Dia je naik. Tu lebih tu tanah bawah. Kampung ni dibuka dengan radian tu lah. Mungkin. Mungkin lah. Mungkin. Yang radian tu ada dia punya apa ni? Keturunan dia dekat sini ke? Tak tahu. Tak tahu lah. Tak tahu. Keturunan dia tak tahu. Mungkin rumah dia dekat bawah ke, tak tahulah. Kampung Alai tu? Ada pokok dekat surau. Pokok Alai? Dia ada buah ke? Dekat surau tu ada pokok alai. Oh, orang buat apa pokok tu? Itu atuk ingat pokok alai. Orang buat apa? Buat ubat ke boleh bangkit? Tak tahulah. Tapi mana pokok Alai? Pokok alai. Berbuah ke atau? Dia buah tak ada, dia berdaun gitu. Berdaun. Dah besar, tinggi. Kiranya ada lagi lah pokok tu kat sini. Dah tak ada dah. Orang tak ada rumah. Dah buat rumah. Assalamualaikum. Nama saya Asyamuddin bin Abdul Latif. Saya dilahirkan di kampung sini. Rumah saya asal. Nama kampung ni Kampung Alai, Segamat Johor. Mungkin ada yang keliru antara Alai Segamat dengan Alai Melaka. Jadi saya dilahirkan sini. Sekarang kami berada di makam Tok Radin Galuh. Seperti yang diceritakan Tok Joyah. Jadi yang saya tahu makam ni pernah dibuat kajian oleh Abdul Syukur, itu sejarawan Muar lah. Dia ada buat buku. Jadi kalau jika yang Tok Joyah kata tadi ada yang mengkaji, itu adalah Abdul Syukur. Dia yang berkaji ketika tu memang kawasan ni penuh dengan pokok getah. Jadi pada buku yang ditulis dikatakan batu ni batu mama merah yang sangat cantik lah batu tu yang terletak di dalam kebun getah. Jadi Tok Radin Galuh yang seperti yang dapat diceritakan Abdul Syukur ketika itu adalah Tok Radin Galuh ni dia sezaman dengan Tok Syekh Abdul Sabihu. Jadi dia ada berketurunan. Kemudian waris-waris dia banyak yang jadi penghulu di Segamat dan Muar lah. Jadi antara yang sezaman dia lagi adalah Raden Kisna. Raden Kisna ni makam dia dikatakan terletak di Liang Batu, Muar. Mungkin ada yang tahu, boleh kongsikan. Jadi yang tu yang saya dapat tahulah. Jadi yang ni makam ni dicap putih baru-baru ni 2 tahun lepas. Sebelum ni dia dipagar besi saja dan dia memanjang. Seperti yang Tok Joyah cerita, inilah bukit tanah ni. Dia semakin naik, jika tidak dia ni sama dengan kubu-kubu yang lain kat tepi ni lah. Berdasarkan yang seperti yang kajian buku Encik Osman Yatim mengatakan ini yang jenis batu nisan tahun 1700 ke hingga 1800. Jadi dia zaman itulah. Seperti yang ditahu Radin ni memang golongan raja orang Jawa. Yang tu yang kita dapat tahulah. Seperti yang Tok Joyah kata dan waris-waris, dulu memang penduduk kampung memang gunakan sungai ni lah. Dia menarik sungai ni, dia ibarat macam pintas lah, laluan pintas. Orang daripada Segamat nak ke Sungai Muar untuk ke atas lagi lah, ke Kapal Awat, ke Negeri Sembilan, ke Pahang. Jadi kalau ke kiri saya ni, sungai ni, dia kuala dia di Sungai Segamat, di Gemerih sana, di Taman Gemerih. Jika ke sini, dia akan bertemu di Sungai Bongor. Sungai Bongor ni boleh ke Sungai Lesung, terus ke Bulu Kasap. Jadi memang kawan Bulu Kasap dan orang Segamat ni dia tak jauh sebab laluan sungai dia saluan untuk ke kawasan Bulu Kasap lah. Betul boleh ke Negeri Sembilan dan ke Pahang. Itulah menariknya Sungai Alai ni lah, dia boleh bertemu. Yang kajian yang baru-baru ni saya jumpa, orang kampung bagi tahu, ada satu lagi nisan Aceh, jenis type C yang ada lekuk tu, nisan perempuan, panggil Puteri Sedili, terletak di Bukit Tangkung. Jadi Bukit Tangkung ni paya dia ni boleh bertemu dengan sungai ke Sungai Bongor sana tu. Ada lagi paya
atas bukit tu dia panggil Bukit Tangkung. Di situ letaknya Nisan Aceh. Jadi memang kawasan ni memang kawasan kawasan lama lah. Jadi pengangkutan ni memang digunakan untuk bawa hasil hutan lah, untuk buluh ke pokok pinang ke, untuk dibawa ke Muar. Memang kegiatan zaman tu memanglah. Selamat pun pernah dicatatkan antara yang tertinggi mengeluarkan padi ketika tu. Dan hasil hutan seperti damar dengan lada hitam. Dulu sini ada padi. Ada. Bawah ni padi. Sampai ke Tasik sana. Tasik Alai. Memang masih ada tak kalau orang jumpa pinggan ke kaca-kaca tu? Ya, jumpa pinggan saya tak jumpa lah, tapi cerita orang kampung ada jumpa serpihan pinggan tu lah. Seperti pinggan-pinggan Cina tu. Sebab tu memang dulu pun memang ada orang buat nazar kat sini. Kadang-kadang kawan saya cerita masa kecil-kecil, duit dikutip. Dikutip duit orang-orang bayar niat apa semua, dia kutip lah. Tapi sekarang dah tak ada lagi dah amalan tu. Nama kapur alai ni ada 2 versi. Tapi yang versi yang pertama tu adalah daripada pokok lah, pokok alai yang disepertikan cerita oleh Tok Joyah, terletak di Surau Alai. Surau Alai ni memang berdekatan dengan Sungai Alai lah. Versi yang kedua, versi kedua ni saya dapat maklumat daripada buku arwah Cikgu Zaman, di mana buku-buku tu dikumpulkan sejarah Segamat, kampung di Segamat. Jadi daripada buku tu, mungkin buku tu dibuat oleh pelajar tingkatan 6 waktu tu, sekolah tinggi Segamat. Jadi banyakkan buku-buku tu dikumpul oleh pelajar-pelajar ni lah. Jadi kita tak ada saingan betul ke tidak. Jadi arwah Zaman ni, cikgu ni, dia kumpul je kan. Salah betul tu dia letak kemudian, tapi dia kumpulkan cerita lah. Jadi pada buku cerita yang pelajar itu kumpul, dikatakan kapur alai ni dia dapat nama daripada orang salah ikan. Antara cerita tu betul sebab orang salah ikan memang adanya pendapatan kampung yang salah ikan ni untuk jual-jual sekitar di Sungai Muar ni, untuk orang yang berdagang, ataupun memang dimakan, memang orang kampung yang makan sendirilah, hasil sendiri. Ikan apa tu tak tahulah ikan apa, tapi yang dikatakan memang orang kapur alai ni suka salah ikan tu. Jadi mungkin ada 2 versi lah. Jadi mungkin versi pertama tu sekitar tahun ni lah, yang Tok Alai ni panggil Tok Alai juga. Jadi mungkin dia jumpa pokok alai tu, banyakkan pokok alai, dia namakan pokok alai tu lah. Jadi mungkin yang versi yang katakan salah ikan tu adalah versi yang di mana orang Minang dah start merantau dan berkampung di sini lah. Itu sekitar zaman Temenggung Muar lah, 1800 ke atas. Memang ada orang Minang kat sini. Harapan buat masa ni orang kampung lah, dia cuba inilah ia cantikkan balik. Jika tidak, orang tak tahu. Lepas kita keluarkan maklumat-maklumat ni, orang dah mula cari mana ni makam Tok Alai. Jadi orang mula lagi datang. Jadi nak katakan dah lama ada orang rancang tu saya tak pasti. Tapi buat masa ni kita dah boleh nampak orang dah start mula cari. Sebab masa ni saya dah bawa 15 orang datang sini. Dah 15 orang bawa sini nak cari makam Tok Alai tu. Jadi hasrat untuk orang penghulu tidak pastilah. Jika ada nak buat papan tanda sejarah tu pun memang kami dah cuba nak cari maklumat. Dan mungkin kita akan tanam pokok alai kat sini, cari kan, kita buat papan tanda. Tu mungkin kami akan bincanglah dengan penghulu, kemudian ke pejabat daerah. InsyaAllah, itulah harapan saya lah, untuk orang datang dapat maklumat. Jadi mengikut mata batin saya, sebelum saya sampai sini, saya memang dah disambut dengan satu, saya tak kenal dia, tapi menurut kita nak pergi makam dia, biasa orang yang di makam tu yang akan sambut kita. Jadi saya dah nampak dah makam ni, seorang lelaki berjubah putih, dia pakai serban, dia orangnya warak juga. Dia dari orangnya tak tinggi, dia lebih kurang macam makcik tadi tu. Tinggi dia lebih kurang tu je, tinggi ke sikit je. Dia orang kata taklah tinggi sangat tak. Jadi jadi masa kita ke dalam tu, dia ada berdiri kat luar. Dia pun mendengar juga apa yang makcik tu cerita. Tapi kebanyakan makcik tu cerita dah ke depan tau.
maksudnya betul lah apa yang dicerita tu sebab dia alami sendiri masa dia kecil kan. Jadi ini ke belakang, zaman ke belakang sikit. Dia sebenarnya dia daripada Sumatera. Dia orang Jawa. Dia daripada dari kerajaan Demak. Dia ada mengena dengan kerajaan Demak. Jadi dia lari ke sini sebab ada satu pergaduhan perbalahan saudara kat sana. Jadi dia tak nak masuk campur. Jadi dia mengambil keputusan dia merantau, mencari tempatan sendiri. Jadi dia membawa anak lelaki satu dengan perempuan. Ni nama makam dia. Ni anak dia, yang tu tunggul tu bini dia. Tadi dia tunjuk, saya cakap nanti dulu. Saya cakap nanti dulu. Ni ada dua, ada 3 beranak kan, macam makcik cakap 3 beranak. Jadi tengah ni anak lelaki dia. Tu orang rumah dia. Melalui mata batin ni, dia tahun ni macam ada lari sikit, dia tak berapa tepat. 1014. Dia sampai sini. Akhir 1300. Dia kata akhir nak masuk 1400. Dia berhijrah sampai sini dalam 1300 lebih jugalah, pertengahan. Dia tak tepat tahu, dia pertengahan. 1033 dia pertengahan. Tak tahu anggaran tu macam mana cerita. Antara tu sebab ni buka dah lama juga ni, dia kata. Dia sebenarnya nak jadikan ni satu penempatan lah untuk, sebab yang betul lah dia yang buka tempat ni. Kampung ni. Kampung Alai pun daripada sebatan pokok lah, dia kata. Dulu banyak pokok alai kat sini. Kat tebing sungai tu banyak pokok alai, dia kata. Kita pun tak tahu pokok alai tu macam mana rupa kan. Itulah yang dia cakap. Kalau nama Riding Galuh tu namanya nama keluarga sebenarnya. Dia ada belakang tu ada nama dia sendiri, tapi dia tak kasih nama dia sendiri. Sekadar orang tahu Riding Galuh saja. Dia dengan kerajaan masa tu dia anak saudara. Jadi dia bergaduh sepupu-sepupu. Anak saudara kerajaan Demak. Kerajaan dia Demak. Dia Demak. Kerajaan Demak. Dia anak saudara. Tapi dia bergaduh antara sepupu-sepupu. Faham tak, sepupu-sepupu? Masing-masing nak kawasan-kawasan masing-masing. Raden Fatah tu dia punya moyang. Oyang dia dia kata. Rumah dia berhampiran dengan tebing sungai. Tebing sungai. Nak kata emas banyak tu taklah dia kata, tapi dia ada bawa bekalan. Dia ada pun bawa darjah kebesaran kat sana sebenarnya, tapi dia tak nak buka. Biarlah benda tu terkubur, dia kata. Sebab dia ada kena-mengena dengan kerabat Aceh sana. Ini salah satu tanda hubungan dia dengan Aceh. Itu dia cakap. Kaitan dengan Puteri Sedeli pula, dia pun ada kena-mengena juga dengan Puteri Sedeli tu. Kaitan dia dah saudara, sepupu ke? Dia sepupu. Dia merantau tu siapa yang macam tak nak masuk campur, tak nak, orang kata nak sampai terbunuh. Macam bila bergaduh ni kan sampai ada yang terbunuh apa semua kan. Mana yang tak sokong tu yang merantau. Tu yang tiap-tiap tebing sungai tu ada dia punya waris. Dia pengikut dia bukan orang biasa. Pengikut dia pun orang dia juga, macam sepupu dia juga yang mana tak nak menyokong peperangan, tak nak berebut kuasa apa semua. Diorang merantau. Isteri kepada Raden Galuh ni rakyat biasa, asal daripada Sumatera. Harapan kita pelihara lah, sebab ni batu Aceh kan, daripada Aceh, ukiran pun daripada Aceh. Jadi pelihara tu je lah.
orang dari satu jadi sejarah lah, benda ni jadi sejarah. Jadi waris-waris yang generasi akan datang tu tahulah ini rupa batu daripada Aceh. Sedikit maklumat yang ingin saya sampaikan dari sumber batin yang saya dapat. Nama penuh atau sebenar Raden Galuh ini ialah Said Abdul Qahar. Ketika beliau tiba di Kampung Alai, sudah ada penempatan tetapi tiada ketua dan tiada nama. Jadi, beliau berikan nama kampung ini Kampung Alai kerana ketika itu banyak pokok alai di kawasan tersebut. Beliau juga dijadikan tempat rujukan apabila masyarakat di situ ada masalah, termasuk dalam menyembuhkan penyakit ringan dan misteri. Dari situ juga secara tak langsung beliau dapat sebarkan agama Islam dalam masyarakat tersebut. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan petunjuk kepada pengkaji sejarah untuk terus membongkar akan kebenaran penerangan saya ini. Saya bukan pengkaji sejarah tetapi hanya membantu berikan sedikit petunjuk kepada sesuatu sejarah secara batin. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di bawah. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel Eksplorasi Misteri Mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan beli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana untuk teruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda, sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini, dan jumpa kita di episod yang akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.